Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar podcast Sinar Harian. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, benarkah reformasi sudah mati? Seperti mana yang disebutkan oleh beberapa orang tokoh pimpinan politik, antaranya Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen baru-baru ini, dan juga disebutkan oleh Ahli Parlimen MUA yang berhormat Syed Saddiq dalam kenyataannya, dan juga disebut juga oleh seorang bekas Menteri Kesihatan, bekas pimpinan politik yang kini menjadi seorang podcaster, KJ, juga menyebutkan dalam podcastnya beberapa ketika yang lalu. Adakah hanya disebabkan oleh keputusan DNAA yang memihak kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dikatakan sebagai membatu nisankan reformasi, ataupun sebenarnya banyak perubahan-perubahan yang berlaku dalam tempoh 25 tahun itu perlu juga kita kelaskan sebagai progres untuk mengatakan bahawa reformasi itu sebenarnya sedang berjalan. Saudara, pada petang ini seorang tokoh yang akan membincangkan isu yang sangat penting ini, seorang yang saya kira paling layak untuk membicarakan tentang peristiwa reformasi, idea reformasi dan semangat reformasi yang berjalan sejak 25 tahun yang lalu. Jika anda cukup tua untuk mengenali seorang watak anak muda Cina yang pada satu ketika dahulu bersila di depan trak FIU, di depan sekumpulan polis pencegahan rusuhan, barangkali anda akan tidak asing dengan nama Tian Chua yang merupakan tetamu jemputan kita pada petang ini. Tok Kami, apa khabar? Petang. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami pada petang ini. Baby, saya nak tanpa membuang masa lah, saya bahasakan YB, masih lagi YB lah, walaupun dah tak berkelah YB lagi. Saudara, kerana Tian Chua merupakan bekas Naib Presiden Keadilan, saya lupa tadi nak sebut, dan juga merupakan bekas Ahli Parlimen Batu selama 2 penggal. Jadi panggilan YB itu dah sinonim dan kita tak boleh nak buang. Soalan yang saya nak tanyakan yang pertama ini, kita track back 25 tahun dulu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri oleh Perdana Menteri pada ketika itu Tuan Dr. Mahathir, ataupun pada ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, mendorong ataupun mencetuskan rasa simpati yang tinggi dalam kalangan rakyat. Seterusnya mencetuskan kepada gerakan reformasi. Kenapa? Sebelum ini kalau kita lihat slogan-slogan yang lahir slogan politik kebanyakannya tidak bertahan lama. Tetapi aura ataupun slogan ataupun semangat reformasi yang tercetus 25 tahun lalu itu masih lagi membara sehingga kini. Tetapi untuk menjawab soalan saya pertama itu, iaitu bagaimana peristiwa pemecatan itu boleh mendorong kepada tercetusnya semangat dan gerakan reformasi buat kali pertama. Ini adalah kerana reformasi itu, apa yang dikandungkan tuntutan itu adalah aspirasi rakyat. Rakyat yang ingin melihat negara ini maju ke depan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan itu sebab pergerakan reformasi itu adalah pergerakan yang berpunca daripada rakyat, yang datang dari akal umbi dan disertai oleh orang ramai yang tidak semestinya dalam struktur kuasa, atau mereka pun tak semestinya dalam kerajaan atau mana-mana parti. Itu sebab istilah reformasi ini agak politikal. Ada kala semasa kita masih banyak berhimpun, ada kala orang tanya hujung minggu ini reformasi tak? Maksudnya perhimpunan. Bagi saya reformasi ini adalah satu tuntutan, satu slogan yang telah digunakan oleh pergerakan rakyat, dan tuntutan ini adalah tuntutan rakyat, dan sehingga hari ini dia tetap relevan dalam pentas politik tanah air kita. Saya masih ingat sewaktu idea ataupun gerakan reformasi itu mula-mula ditubuhkan, ia sama sekali tidak disokong, ataupun bukan tidak disokong tetapi tidak didokong oleh parti politik. Tetapi selepas itu barangkali mula timbul idea untuk menubuhkan parti politik. Sebelum itu pada asalnya NGO-NGO yang menggerakkan dan individu-individu tertentu seperti contoh Gerak dan sebagainya. Bagaimana timbul idea untuk menubuhkan Parti Keadilan Nasional pada April 1999 hasil daripada idea reformasi? Parti-parti politik itu mempunyai tempatnya dalam institusi demokrasi negara kita. Walaupun pergerakan reformasi atau pergerakan kuasa rakyat yang kita saksikan di banyak negara yang ingin melakukan perubahan, kuasa rakyat itu atau pergerakan yang berpunca daripada rakyat yang mula memainkan peranan penting dalam perubahan ini memang penting. Tapi akhirnya sekiranya ada perubahan
peralihan kuasa, dia harus diserah kepada pimpinan parti. Sebab dalam parlimen ke atau dalam institusi demokrasi kita, parti-parti politik adalah penting sebagai pentadbir, sebagai pemegang amanah dan juga mereka yang akan menjaga kesinambungan ideologi masing-masing politik dan juga berkongsi pengalaman kepada kader-kader yang baru untuk menyambung perjuangan ini. Jadi saya agak pada waktu itu bulan April dan ada ura-uranya pilihan raya akan diadakan. Jadi di kalangan penyokong-penyokong Anwar Ibrahim buat keputusan bahawa bukan saja pergerakan massa di jalan raya itu penting, tapi juga harus menyertai pilihan raya. Jadi inilah munculnya idea untuk menubuhkan Parti Keadilan. Untuk menubuhkan sebuah parti, barangkali cabarannya sangat besar kerana daripada gerakan rakyat yang timbul, kita perlu menguruskan dari segi ideologinya, fikrahnya ataupun pemikirannya, menyusun jentera dan sebagainya. Saudara antara tokoh yang terlibat secara instrumental dalam penubuhan parti dengan tokoh-tokoh yang lain, bagaimana saudara melihat kuasa rakyat itu dapat digembling dengan mudah dan pada masa yang sama ada lapisan-lapisan dari segi pimpinannya, dari segi membentuk fikrah, pemikiran, ideologi untuk melahirkan sebuah parti yang bukan sahaja untuk berdepan dengan pilihan raya tahun 1999 tetapi dilahirkan dengan cita-cita untuk bertahan dalam jangka masa yang panjang. Ya, saya rasa kita juga harus bezakan di kalangan pergerakan rakyat dan juga parti-parti politik. Tidak ada mana-mana parti yang boleh mengatakan mereka monopolikan konsep reformasi. Walaupun keadilan dilahir melalui proses perhimpunan, pergerakan massa yang juga paling banyak telah menyerap semangat zaman itu. Tapi kita juga jangan lupa ramai di kalangan anggota UMNO yang menyertai pergerakan reformasi tanpa keluar dari parti. Juga sekarang dalam politik yang polemik dan berbeza, tapi kita tidak boleh tolak bahawa parti PAS juga sebahagian besar yang telah menyumbangkan dalam pergerakan ini, termasuk juga DAP dan juga parti-parti yang lain. PRM, PSM. Jadi dan PRM yang kini telah bergabung dengan keadilan. Jadi saya rasa pergerakan itu adalah pergerakan rakyat yang telah ia berjaya kerana dia telah melintasi batasan politik dan juga ideologi. Parti Keadilan yang ditubuhkan dengan satu matlamat yang sangat khusus, iaitu menguruskan pilihan raya, untuk menyertai pilihan raya dan juga meneruskan perjuangan ini, membawa isu-isu ini dalam parlimen atau dalam pentadbiran negara. Jadi saya rasa reformasi ini tidak boleh dikatakan dia dimonopolikan oleh mana-mana parti. Sentiasa reformasi dan cita-cita untuk reformasi ini adalah di hati rakyat dan juga di tangan rakyat. Baik, menarik apabila saudara mengatakan bahawa reformasi tidak boleh dimonopoli oleh mana-mana parti, terutama sekali Parti Keadilan Rakyat ataupun Parti Keadilan Nasional yang lahir daripada gerakan reformasi itu. Kerana pada masa itu parti-parti yang lain juga turut mendukung. Cuma barangkali kebetulan Parti Keadilan itu lahir pada ketika itu dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, pergerakan kita yang membawa impaknya ialah kepada semua parti. Ini yang menyebabkan senario hari ini semua parti yang ingin menyambut dan menghadapi perubahan pasca reformasi, tapi pasca pergerakan ini, kita telah lihat semua parti harus membuat penyesuaian sendiri, dan rakyat akan memilih parti yang paling tepat kepada tuntutan mereka. Jadi ini adalah satu persaingan secara terbuka.
memang betul secara ikonnya keadilan bersinonim dengan pergerakan masa reformasi. Tapi pada masa yang sama, parti-parti lain juga harus kejar arus untuk melakukan perubahan dan menepati tuntutan rakyat. Itu bagi saya itulah sangat satu proses yang berterusan dan juga bukan sahaja berterusan dan harus juga dihangatkan, harus juga dipertingkatkan lagi kepada level yang lebih berkesan. Satu lagi persoalan yang menarik adalah apabila saudara menyebut bahawa pergerakan ataupun semangat reformasi itu tidak dimonopoli oleh mana-mana parti, dan pada ketika itu kita dapat ketahui bahawa selain pada Parti Keadilan Rakyat ada Parti PAS, ada PRM dan barangkali parti-parti yang lain di AP dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini disebabkan oleh jajaran baru politik yang telah semakin berubah. PAS sebagai contoh turut mendapat manfaat yang besar daripada gerakan reformasi seperti yang dicatatkan oleh bekas Ketua Pengarah Malaysia kini Fathi Aris Omar. Pada tahun 1999 PAS mendapat manfaat dengan memenangi Negeri Terengganu sebagai contoh. Tetapi apabila berlaku perubahan pada hari ini, apa yang disebut adalah reformati. Menyebut bahawa reformasi telah mati hanya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai contoh, maka disebut sebagai reformati. Adakah ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh PAS sebagai contoh, kerana mereka juga dahulu berada dalam gerakan reformasi dan mendapat manfaat daripada semangat reformasi? Saya agak kalau secara adil, semua parti sekarang ni melalui satu proses reformasi. Untuk kekalkan sokongan daripada rakyat, mereka harus berubah. Memang ada yang berubah dengan cara dan acuan masing-masing. Hanya melalui mandat rakyat kita tahu perubahan itu menepati hati rakyat atau tidak. Jadi saya rasa apa yang terjadi sekarang ialah dulu kuasa ini dipusatkan dalam satu parti saja. Dulu tidak kisah rakyat suka atau tak suka, parti itulah yang akan menjadi takdir kepada segala-galanya. Tapi akhirnya sekarang kita telah lihat kuasa itu telah dipecah belahkan dan semua parti-parti berhak untuk bersaing dan juga mereka akan cuba berlumba-lumba untuk dapatkan sokongan rakyat. Jadi saya rasa saya tidak anggap hari ini dengan apa yang berlaku dalam kerajaan pun dia tidak merupakan kematian reformasi. Bagi saya reformasi baru bermula dan kalau boleh, kalau saya secara lebih kritikal kepada kerajaan ini, saya hanya boleh kata reformasi belum start lagi boleh kerajaan ini. Dan kerajaan ini ada 3 tahun atau 4 tahun lagi untuk merealisasikan, untuk menunaikan hasrat rakyat yang ingin melihatkan reformasi. Pada masa yang sama, bagi saya juga reformasi ini tidak seperti yang saya sebut, tidak dimonopoli oleh kerajaan saja. Reformasi itu juga merupakan parti oposisi tetap harus menghadapi juga memainkan peranan dia. Saya rasa tidak salah sekarang ni pembangkang mengambil satu peranan yang sangat aktif dan sangat kritikal. Adakala mungkin dianggap sebagai terlalu tidak fair sebab belum bagi masa untuk pemerintah membuktikan diri. Tapi bagi saya itu adalah tanda yang baik kerana kita perlukan pembangkang yang juga vokal dan juga mainkan peranan supaya kedua-dua pihak dalam dinamik interaksi ini kita boleh lebih cepat mencapai reformasi yang kita ingin lihat. Barangkali untuk berlaku adil dengan tercetusnya gerakan reformasi itu sebenarnya membuka satu dimensi baru dalam politik negara kerana sebelum itu seperti mana yang saudara sebutkan sebentar tadi, politik negara kita terlalu didominasi oleh satu kuasa, boleh kita katakan Barisan Nasional lah, kerana selama puluhan tahun, 60 tahun mereka merintah negara ini tanpa dicabar oleh mana-mana parti. Dan apabila berlaku perubahan kerajaan dalam PRU ke-14, kita boleh mengatakan ia adalah salah satunya hasil daripada gerakan reformasi yang berlaku pada tahun 1998. Ya.
So kita selalu ikut dengan istilah yang ringkas, yang pantas. So sekiranya dulu zaman Barisan Nasional juga, sekiranya berlakunya satu peristiwa yang menghalang kebebasan bersuara, kita selalu dengar inilah matinya kebebasan media. Kalau sekalinya ada dalam parlimen tidak bagi bagi alasan tidak bagi satu topik yang penting dibahaskan seperti satu MDB ke atau lain, adalah pihak-pihak pembangkang akan kata ini kematian demokrasi. So kita dah menggunakan istilah yang retorik yang simplistik ini. Memang ini berterusan. So saya faham. Ini cara retorik politik itu disuarakan atau dibawa. Tapi saya agak bagi rakyat yang lebih penting ialah kita harus sentiasa memainkan peranan yang aktif juga. Kita tidak boleh mengharapkan reformasi ini hanya berlaku kerana kerajaan ini committed. Dia tidak boleh bergantung kepada satu kuasa lagi. Dulu kita anggap pada satu ketika rakyat sangat percaya kepada Barisan Nasional bahawa pembangunan ekonomi, kestabilan ekonomi boleh dibawa oleh Barisan Nasional saja dan mereka tidak kritikal. Mereka biarkan penyelewengan berlaku sehingga satu hari kita sedar bahawa ini tidak boleh. Pagar sudah makan padi, barulah kita bangkit untuk lawan. Tapi kini pentas telah disediakan. Kebebasan sudah ada. Walaupun bagi siapa-siapa yang berkuasa, mereka cuba mengurangkan suara yang kritik, juga akan menggunakan kuasa yang ada dari dalam undang-undang atau dalam institusi kerajaan untuk mengurangkan orang yang berbising. Tapi bagi saya, apa yang kita kata pun, kini kita lebih bebas daripada dulu. Kini kita tidak takut pengkritik itu dimasukkan dalam penjara, dalam ISA dan lain-lain lagi. Cuma bagi semua pihak penguat kuasa, pihak yang kini berkuasa juga harus menepati apa yang kini kerajaan telah kemukakan, konsep madani. Dalam madani itu salah satu prinsip yang penting ialah bertoleransi untuk menjadi inklusif kepada perbezaan pandangan. Jadi saya agak inilah sekarang rakyat dalam simpang jalan ini, bagaimana kita dapat meningkatkan dan juga mewujudkan satu sistem yang bertahan jangka panjang yang boleh menepati prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, inklusiviti dan lain-lain lagi. Jadi adakah tepat istilah yang mengatakan bahawa reformasi itu sudah mati seperti yang disebut oleh beberapa pemimpin? Saya rasa reformasi tak pernah mati dan tidak akan mati kerana kuasa untuk melakukan reformasi bukan sahaja di tangan kerajaan tetapi di tangan rakyat. Dan kita juga harus terus untuk meneruskan proses reformasi ini dengan memantau dan menjadi lebih kritikal kepada apa yang berlaku dalam pemerintah. Pada masa yang sama, rakyat juga harus memantau kepada pihak pembangkang sama ada mereka mainkan peranan dengan baik secara konstruktif untuk membina sistem yang lebih demokratik, lebih terbuka. Dua-dua pihak harus kita sentiasa memantau. Sekiranya pembangkang hanya ingin mendapatkan publicity yang cepat, dapat sokongan dengan memainkan sentimen yang populis, yang berkefahaman sempit, itu juga harus dikritik oleh pergerakan reformasi. Pada masa yang sama, memang rakyat tak sabar dengan langkah atau rentak yang diambil oleh kerajaan. Mungkin mereka rasa itu secara natural. Rakyat ingin lihat perubahan ini berlaku lebih cepat lagi. Dan ini tidak boleh kita salahkan rakyat kerana rakyat yang susah ini memang tidak sabar dan mereka ingin melihat performance atau result yang lebih cepat ditunaikan. Saya tertarik dengan idea bahawa
idea reformasi itu seharusnya didukung oleh semua orang, dan barangkali yang paling kuat perlu mendukung idea reformasi adalah kuasa rakyat berbanding dengan kita menyerahkan perkara tersebut kepada kuasa-kuasa politik sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Tapi saya ingin tanyakan saudara tentang keputusan di NAA Zahid Hamidi baru-baru ini. Adakah itu merupakan satu pengkhianatan kepada reformasi yang selama ini diperjuangkan? Okey, saya tidak tahu detail kepada kenapa di NAA ini berlaku. Bagi saya, sekiranya pemerintah telah memberi penjelasan yang jujur, yang betul, saya rasa tindakan yang diputuskan itu agak tidak adil, kerana sekiranya kita ingin membersihkan nama Timbalan Perdana Menteri, sepatutnya kita membolehkan beliau untuk terus dibicarakan, untuk menunjukkan beliau ada bukti bahawa segala yang dituduh itu adalah bermotif politik dan beliau tidak bersalah. Kini telah melakukan ketidakadilan bukan sahaja kepada kerajaan dan juga kepada Chamber AG, tetapi juga kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri, sebab satu dunia sekarang anggap dia bersalah tapi menggunakan kuasa politik untuk melepaskan diri. Jadi saya rasa ini harus difikir semula. Mungkin kita rasa dengan apa maklumat yang didapat dalam peguam negara, mereka rasa untuk membuat satu keputusan administratif sebab tak mau buang masa untuk berterusan dengan. Tapi kita jangan lupa, justice has to be done dan juga dipandang oleh rakyat bahawa keadilan itu telah berlaku. Jadi saya ada kecacatan yang berlaku dengan DNA ini yang menyebabkan saya rasa mencemarkan nama Timbalan Perdana Menteri yang dia sendiri beliau mempunyai keyakinan bahawa dia ada bukti yang kukuh bahawa tidak bersalah. Jadi saya rasa ini yang satu penilaian atau satu evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana kita menyampaikan sesuatu message itu, membuat satu tindakan bukan saja atas jalan pentas sebab kita tak mau buang masa, tapi pada masa yang sama harus dipandang oleh rakyat, yang rakyat secara suka atau tidak suka zaman ini rakyat sangat suspicious dalam apa yang dilakukan oleh orang yang berkuasa. Jadi memang saya rasa ini adalah satu kelemahan yang harus diatasi. Tapi bagi saya lebih penting ialah kita harus melakukan reformasi bagi apa pihak pun. Kini dah tidak ada beban kata kabinet ini mempunyai orang yang didakwa ke ada persepsi bahawa ada orang rasuah duduk dalam kerajaan. Sekarang kerajaan harus membuktikan komitmen dia untuk melakukan reformasi institusi kehakiman, untuk mengurangkan orang bersyak wasangka bahawa institusi kehakiman itu dikuasai oleh kuasa politik. Jadi saya hanya mendukung kepada pihak, baik pun daripada pihak peguam, daripada masyarakat awam yang menuntut sekarang, tidak ada alasan lagi untuk mengasingkan kuasa yang menjadikan otonomi kepada kuasa kehakiman dan penguat kuasa untuk membagi satu persepsi bahawa orang politik atau kerajaan itu tidak menguasai, tidak mempengaruhi perjalanan kehakiman. Jadi ini harus ditunjukkan bagi apa yang berlaku dengan DNA ini. Memang persepsi rakyat akan berbeza-beza dan kita tidak boleh salahkan pembangkang untuk mengkritik, kerana apapun pembangkang akan kritik dan itu sebahagian daripada tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, kerajaan tidak lagi dibeban dengan isu kabinet ada kes mahkamah. Sebaliknya, inilah masanya untuk kemukakan satu perubahan, satu reform yang boleh kita merealisasikan pengasingan kuasa
di antara kehakiman dan juga pemegang kuasa politik. Dan saya percaya ini juga proses yang sedang dilakukan, antaranya Dia diumumkan bukan oleh saja Menteri kehakiman JPM. tetapi juga SPRM, juga institusi yang lain. Jadi inilah masanya kerajaan harus buktikan komitmennya untuk melakukan reformasi. Tapi saudara, adakah kita perlu bersifat terlalu idealistik ataupun kita perlu bersifat realistik? Kerana jika menjadi seorang Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menguruskan situasi politik pada ketika ini, barangkali kita akan menjadi terlalu naif jika kita merasakan bahawa Perdana Menteri tidak tahu langsung ataupun tidak ada peranan langsung dalam pengendalian kes timbalan Perdana Menteri. Tetapi adakah di sana kita juga perlu memahami bahawa untuk menjadi seorang Perdana Menteri pada ketika ini sangat sukar dan beliau terpaksa melakukan perkara-perkara yang sedemikian jika benar kerana untuk mengekalkan kestabilan? Saya agak itu bukan alasan untuk mengenepikan proses keadilan dan juga bukan kestabilan politik atau juga untuk mengimbangkan tuntutan dari berbagai pihak. Bukan satu alasan kita boleh buat sesuatu yang tidak menepati prinsip undang-undang. So, tetapi saya hanya boleh menganggap, dalam bahasa Inggeris kita take the good faith, apa yang diterangkan oleh Perdana Menteri atau Attorney General itu adalah benar. Tapi walaupun benar juga, tidak boleh kita kata pihak masyarakat civil society, NGO atau pembangkang tidak boleh menghalalkan bahawa mereka tidak boleh kritik. Mereka berhak untuk mengkritik. Ini sebahagian daripada dinamik demokrasi. Tapi bagi saya lebih penting adalah kerajaan lakukan sesuatu secara konkret. Ini adalah satu perkara yang sangat realistik kerana kita tidak mahu lebih-lebih lagi bila ada perubahan kerajaan lagi, kita tidak mahu pihak yang akan memegang kuasa juga menggunakan kuasa ini kepada musuh-musuh politik dia. Jadi ini tidak akan ada penghujungnya. Tapi bagi saya, ya memang orang politik dan dua-dua pihak akan terus berbahas, terus tuduh-menuduh, itu tidak ada masalah. Bagi saya lebih penting adalah kerajaan untuk meyakinkan rakyat, bukan nak cuba explain kes ini lagi lah. Bagi saya adalah lebih penting kita ingin lihat apa formulanya. Apakah perancangan kerajaan untuk menuju ke depan supaya kita boleh meyakinkan kepada rakyat bahawa institusi kerajaan ini tidak akan dicemah oleh campur tangan politik. Jadi saya agak rakyat akan sokong walaupun ada kecacatan sebelum ini, tapi sekiranya dengan keadaan ini kita berterusan dengan sistem yang sedia ada yang akan tetap memupuk persepsi syak wasangka kepada kebebasan kehakiman atau integrasi institusi kerajaan ini akan menjadi lebih teruk. Jadi saya rasa cabaran pemerintah sekarang ialah move on untuk menunjukkan mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan reformasi. Saya ingin mengambil semangat reformasi seperti mana yang tercetus pada tahun 1998 dulu. Daripada perbincangan kita pada petang ini, saya mendapat idea bahawa rakyat itu perlu menguasai semula. Memberikan kuasa tersebut kepada civil society, kepada mass, berbanding kita menyerahkan negara ini sama ada kepada ahli-ahli politik, kerajaan ataupun pembangkang. Tapi persoalannya bagaimana untuk kita memupuk rakyat kuasa ketiga ini agar mereka juga boleh memainkan peranan mereka, menyokong apabila perlu dan mengkritik apabila perlu, kedua-dua pihak. Saya rasa dunia sekarang ini telah diberi ruang yang mudah. Zaman dulu kalau seseorang itu mengkritik kerajaan atau kita buat demonstrasi pun, media cetak ini dikuasai oleh satu parti. Langsung suara ini tidak akan sampai. Kita pun tidak tahu satu hujah itu yang dikeluarkan ada berapa like, berapa orang setuju, berapa orang tidak setuju. Sekarang dengan zaman media sosial, sangat cepat. Seseorang itu tidak perlukan pangkat, tidak perlukan jawatan, tidak perlukan parti politik atau
pentas NGO pun, asalkan apa yang mereka hujarkan mendapat ada rasionalnya, mendapat sokongan orang ramai, dia akan disebar luas. Pada masa yang sama, ya ada orang kata berita palsu akan berlaku, tapi ini harus di-counter oleh hujah yang lebih rasional, yang lebih baik. Jadi ini menjadikan ruang sosial media ini menjadi satu pentas pembahasan yang bukan saja kita bergantung kepada parlimen atau bergantung kepada pemerintah dan pembangkang saja, tapi rakyat mempunyai peranan kerana inilah fasiliti saluran ini kini kita zaman inilah, generasi ini sangat bertuah kerana kita ada senjata-senjata baru ini. Jadi saya rasa memang dalam proses ini ada yang suara-suara yang ekstrim, ada yang mereka terlampauan. Tapi saya rasa, saya yakin, saya memiliki keyakinan kepada masyarakat, kepada rakyat, akhirnya akan muncul suara yang lebih rasional, yang lebih lantang dan membawa agenda perubahan ini yang menjadi pemantau dan menjadi pendorong perubahan reformasi ini. Baik, mungkin sebagai penutup, saudara, kita telah bincang lebih kurang setengah jam. Bagaimana saudara melihat istilah reformasi itu walaupun dilihat agak politikal sebagai milik kepada Parti Keadilan Rakyat secara khusus, tetapi ia juga sebenarnya perlu dimainkan oleh semua pihak sama ada pembangkang dan rakyat jelata. Bagaimana untuk kita menerapkan agar apa juga istilah yang muncul selepas ini tidak dikaitkan dengan politik, sebaliknya kita perlu dukung dengan pemikiran yang matang dan waras? Ya, saya kata ini adalah satu proses politik. Dia tidak boleh asing daripada politik. Cuma apa yang kita telah buktikan dalam perjuangan sehingga kejayaan keadilan menjadi parti pemerintah telah menunjukkan satu hukumnya. Hukum ini telah menyatakan mana-mana parti tidak boleh mempunyai angan-angan bahawa mereka boleh memerintah selama-lamanya. Mana parti yang membelakangkan cita-cita rakyat atau bermusuh dengan rakyat, akhirnya akan jatuh. Jadi itulah harus diserap baik pun oleh keadilan atau mana-mana parti, bahawa zaman yang akan datang itu penuh dengan cabaran dan sebagai parti politik harus kita sentiasa mendekati rakyat untuk memahami nadi rakyat ini supaya kita jangan terpesong, jangan jauh daripada kehendak mereka. Dan ini bagi saya, reformasi ini bukan saja tidak mati tetapi dia berterusan dan menjadi lebih dinamik dan lebih subur lagi, dan dia akan sebar dan hidup di semua parti. Dan amaran dia ialah parti yang enggan melakukan reformasi ini akan ditinggalkan oleh rakyat dan mereka tidak akan menjadi relevan sebagai parti yang mempunyai daya bertahan jangka masa panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tian atas perkongsian selama lebih kurang 30 ataupun 40 minit. Kita berbincang tentang tajuk adakah reformasi sudah mati, saudara. Jadi saudara, sama ada reformasi ataupun apa juga istilah yang kita gunakan, kita tidak menganggapnya sebagai satu elemen ataupun istilah yang dikaitkan dengan politik, tetapi sebaliknya kita mengambil istilah tersebut untuk maju ke hadapan dengan lebih baik, tidak kira apa juga istilah yang kita gunakan. Dan yang paling penting adalah kita sebagai rakyat akan mampu untuk menilai semua pertimbangan tersebut tanpa mengharapkan kepada pihak-pihak kerajaan atau pembangkang untuk melakukan kerja-kerja membangunkan negara ini bagi pihak kita. Saudara, saya rasa sampai di situ sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jika anda ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, silalah layari Spotify Sinar Harian dan jangan ketinggalan untuk subscribe laman-laman sosial kami, dan untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara sila layari www.sinarharian.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Haizil Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.